Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala manusia ayat ke-40 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai sekalian Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku anugerahkan kepada kamu, dan hendaklah kamu menunaikan janji kepadaku. Aku akan menunaikan janjiku kepadamu. Aku akan menunaikan janji kepadamu, dan kepada akulah sepatutnya kamu ini merasa takut. Sekarang kata para ulama tafsir, ayat ini telah masuk kepada dialog merujuk kepada komponen yang ketiga manusia ini. Daripada awal dahulu pada bahagian mukadimah kita telah melihat suratul Baqarah ni mesejnya ditujukan kepada orang beriman, kemudian kepada munafiqun dan kafirun, dan kemudian menuju kepada ahlul kitab. Ahlul kitab ni sesuailah dengan keberadaan mereka di kalangan orang-orang Islam yang ada di Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ni telah pun kita pelajari, dia merupakan surah yang turun di Madinah, dan nama surah ni pun surah Madaniyah, iaitulah surah ni turun selepas Nabi berhijrah. Jadi bila orang-orang Yahudi ada bersama dengan umat Islam di sana, tentulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menerangkan tentang latar belakang mereka supaya orang Islam ini lebih berjaga-jaga. Bani Israel ini adalah merujuk kepada keturunan Nabi Ishaq. Ishaq dipanggil sebagai Israel. Israel ni adalah merujuk kepada yang bergerak pada waktu malam. Dalam satu pandangan mengatakan maksudnya yang dikasihi oleh Allah. Ishaq. Ishaq ni adalah adik kepada Nabi Ismail daripada ibu yang berbeza. Iaitulah Nabi Ismail, ibunya bernama Hajar, dan Ishaq ini ibunya bernama Sarah. Baik, daripada Ishaq dapatlah Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub ni punya 12 orang anak lelaki daripada 2 orang isteri, 10 daripada isteri pertama, 2 daripada isteri yang kedua. 2 yang terkemudian itu bernama Yusuf dan juga Bunyamin. Inilah kisah yang dibawakan oleh Allah dalam surah yang khusus namanya surah Yusuf. Baik, mengapa Allah SWT bawakan kisah Bani Israel selepas kisah tentang Adam dan Hawa? Ada berbagai tafsiran yang dijelaskan oleh para mufassirin, ahlu tafsir. Pertama, kerana bersempena dengan sifat syaitan yang bongkak dan masa hasad kepada Nabi Adam, maka sifat yang sama juga ada pada Bani Israel, iaitu golongan Yahudi ini. Kerana mereka merasa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit sebanyak menunjukkan Allah tidak adil. Kata mereka, banyak ayat yang akan kita lihat nanti teguran Allah kepada Bani Israel ini kerana mereka beranggapan yang buruk kepada Allah SWT. Allah fakir, Allah penat dan sebagainya. Jadi golongan Yahudi ini, perbezaan antara Yahudi dan juga Bani Israel, kata para ulama tafsir, contohnya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau ni salah seorang ahli tafsir yang hebat di Jordan. Tak lama lagi tuan-tuan akan menyaksikan kedatangan beliau ke UIA. Beliau ada dalam bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan ada peluang tuan-tuan pergi ziarah. Ini ahli tafsir, ulama tafsir, guru kami ketika belajar dahulu. Jadi kata beliau, Yahudi ini merujuk kepada golongan yang khianat dan jahat. Itu dipanggil dalam bahasa Inggerisnya Jews, 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 orang Yahudi. Tetapi Bani Israel adalah
golongan yang baik, yang mempunyai potensi untuk ditegur dan diperbetulkan. Kerana kita tidak bolehlah fair, kita tak boleh untuk mengatakan bahawa semua orang kafir ni jahat. Tak semestinya. Ada orang kafir ni lebih amanah daripada orang Islam. Tak bolehlah kita nak generalize, nak mengatakan bahawa semua orang kafir dalam keadaan mereka ni merupakan golongan yang termasuk di kalangan yang zalim, jahat dan sebagainya. Ada kalangan orang kafir ni adalah orang yang baik, amanah, jujur, cuma dia tidak Islam saja. Jadi gitu juga mesej yang Allah bawa ini bentuk pujukan, pujuk. Jadi Allah menggunakan bahasa yang paling lembut, bahasa yang ada peluang mengajak mereka untuk kembali kepada Islam, kerana mereka ni anak Nabi juga. Wahai anak Ishaq. Anak Ishaq ni siapa? Isaac, Nabi Ishaq. Apa beza kamu daripada anak Ismail, orang Arab ini? Tak ada beza. Yang beza adalah kerana kamu tidak mahu ikut kebenaran yang datang kepada Nabi akhir zaman ini. Tapi orang Yahudi pada hari ini bijak, tuan-tuan. Dia namakan negara dia negara Israel. Israel, dia tidak namakan negara dia negara Jews contohnya, dia tak namakan begitu, dia namakan Israel. Kerana mereka manipulate sejarah untuk mengatakan mereka ni di pihak yang benar. Jadi inilah kesesuaian, keserasian di antara ayat ini dengan ayat kisah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam didengki oleh iblis, maka Nabi Muhammad SAW didengki oleh Yahudi. Maka itulah tujuannya Allah SWT mendatangkan ayat ini. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat aku ke atas kamu. Ayat ini mengisahkan tentang nikmat-nikmat yang pernah berlaku jauh kepada Nabi Musa, zaman Nabi Musa dahulu. Tetapi kerana mereka ni mewarisi tabiat buruk yang sama daripada keturunan yang lampau, yang silam, maka layaklah ayat amarat ditujukan kepada keturunannya. Macamlah orang Melayu pada hari ini sebagai contohnya, kalau menghidupkan balik semula amalan-amalan Melayu kuno yang bercanggah dengan syariat, maka kita tegur dia, kita ingatkan dia, anda mewarisi sifat-sifat jahiliah, kena buang sifat ini. Contohnya orang Melayu dulu suka buang ancak, apa nama? Buang ancak, mandi sapau, Melaka kata. Bulan Safar dia mandi, ya, kerana takutkan ada mendatangkan keburukan, kesialan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini Allah tujukan kepada Bani Israel, orang Yahudi, kerana sifat itu masih lagi mendarah daging dalam diri mereka, iaitu kebencian kepada orang Arab, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perasaan Allah tidak adil. Allah ini tidak sepatutnya memberikan kenabian kepada orang Arab, sedangkan di kalangan datuk nenek moyang kami begitu ramai sekali nabi-nabi yang diutuskan. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daniel. Begitu ramai nabi-nabi. Tiba-tiba di penghujungnya, penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW, bukan daripada keluarga mereka. Baik, nanti kita akan lihat nikmat-nikmat yang Allah hitungkan kepada Bani Israel untuk mereka hayati. Walaupun secara logiknya orang Yahudi ini tidak baca Al-Quran, tetapi sebenarnya mereka baca, tuan-tuan. Orang-orang yang bijak di kalangan Yahudi, Kristian, mereka baca Quran. Maka ayat ini walaupun nampak, kenapa, apa faedahnya Allah tujukan kepada Bani Israel? Bukan mereka yang baca Quran, kita yang baca Quran. Nombor satu, supaya kita baca dan kita aware kepada muslihat mereka. Nombor dua, kalau mereka baca, mesej itu ditujukan kepada mereka juga. Dan mereka ini memang golongan yang membaca. Mereka memang merupakan golongan yang mengkaji. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah gambarkan nikmat di sini, nikmat yang banyak. Ada 10 nikmat semuanya akan kita lihat yang dikemukakan oleh Allah kepada Bani Israel, kepada datuk nenek moyang mereka. Selamat daripada dikejar oleh Firaun, duduk dekat semenanjung Sinai, dinaungi oleh awan, diberi makan al-manna was-salwa. Begitu banyak nikmat yang akan kita lihat nanti, tetapi semuanya dibalas dengan kekufuran, keingkaran, kedegilan. Jadi dalam ayat ini, uzkuru makna ingat. Ingat ni tuan-tuan bererti satu benda yang duduk dalam perasaan, dalam hati sanubari kita, yang
ada asal usulnya. Contoh, sebut pada tuan, ingat tak datuk tuan dulu? Oh, kita ingat, dah meninggal dunia dah 30 tahun yang lalu. Maka kita ingat satu benda yang pernah berlaku pada diri kita. Maka ingatan ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian adalah bertujuan untuk menyuburkan balik semula iman. Dan kita pun dalam Islam, zikrullah, ingat Allah ni tidaklah terbatas pada tasbih, pada tahmid, pada takbir semata-mata, malahan mengajak kepada kebaikan adalah satu zikrullah. Ya, menyusun strategi untuk orang-orang Islam, organisasi orang Islam, JK Masjid dan Surau juga adalah zikrullah. Mengajak kepada apa jua kebaikan adalah zikrullah. Bekerja juga adalah zikrullah, ingat Allah namanya. Jadi janganlah kita membataskan zikrullah ni hanyalah kepada kalimah-kalimah yang tertentu yang terbit daripada bibir. Malahan zikrullah ni merujuk kepada amalan, merujuk pada perbuatan, merujuk pada tindakan, merujuk pada fikiran, seperti yang disebut oleh para ulama. Contohnya Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Baik, ingatlah nikmat aku ke atas kamu yang aku anugerahkan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, nikmat yang Allah berikan ni tuan-tuan, kita mesti faham yang pertama sekali dalam menerima nikmat, nikmat itu daripada Allah SWT, bukan daripada manusia. Ramai orang silap bila menyangkakan bahawa saya dapat projek ni kerana fulan bin fulan bagi, ahli politik sekian bagi, raja bagi. Siapa yang buka pintu hati orang berkenaan untuk bagi projek tu tuan-tuan? Adakah sewenang-wenangnya dia bagi dengan kehendak dia? Tidak, dengan kehendak Allah. Jadi ini yang kena mendarah daging dalam diri setiap orang Islam, bahawa nikmat yang kita perolehi bukannya daripada manusia, cuma Allah menggerakkan individu itu untuk mengagihkan kepada kita apa yang Allah miliki. Dan nombor dua, diperolehi sesuatu nikmat itu bukan pengaruh daripada sesiapa, tetapi dia adalah kehendak daripada Allah SWT. Jadi inilah dia, kita dalam hidup kena menyadari nikmat daripada Allah dan dengan kebijaksanaan Allah memberi. Jangan jadi macam iblis, jangan jadi macam Bani Israel Yahudi ini yang beranggapan bahawa Allah SWT dipaksa untuk beri. Allah tidak bijak dalam percaturannya. Nikmat yang Allah beri ini Allah tak pandang jauh. Ini semua adalah sifat iblis dan juga sifat Yahudi yang kalau ada dalam diri seseorang daripada kita, hendaklah kita buang. Jadi ayat ini juga kata Tahir Ibn Ashur, seorang mufassir yang hebat dari utara Afrika, beliau berkata bahawa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah menggunakan perkataan ahad. Ahad ini maknanya satu janji yang dahulu dalam kitab Taurat ada disebut, tetapi pemuka-pemuka, ketua-ketua agama Yahudi ini tidak menjelaskan kepada Bani Israel apa maksud ahad. Ahadun ni satu perjanjian. Jadi bila datang Quran, Nabi Muhammad yang tak pernah belajar membaca dan menulis, tiba-tiba Nabi menggunakan kalimah ini, maka tersentaklah pendeta-pendeta Yahudi bahawa mereka menyembunyikan hakikat ahadun ini, yang mana Allah SWT bahawa ini satu yang ijaz Quran dari sudut penggunaan perkataannya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar seperti pendeta-pendeta Yahudi, tetapi Nabi mampu menggunakan kalimah yang begitu punya hebat. Macam kita lah jumpa dengan orang asli ni tak belajar lah kat universiti, tiba-tiba kita dengar dia cakap perkataan yang canggih, perkataan bahasa Inggeris, kita pun terkejut, ada ke universiti kat kawasan orang asli ni? Begitulah kalau nak dibuat bandingan, tidak layak sama sekali nak disamakan Nabi SAW dengan golongan ini. Tetapi kata para ulama tafsir, contohnya Tahir bin Ashur, Allah telah menggerakkan Nabi menurunkan wahyu ini menggunakan perkataan yang sangat tepat, menyebabkan pemimpin-pemimpin Yahudi yang selama ini menyembunyikan hakikat perjanjian yang telah pun dimeterai oleh Allah dengan Nabi Musa dan Bani Israel sendiri, tiba-tiba Nabi Muhammad bangkitkan balik semula, sebut balik semula. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.